Jadi amat penting sekali wasiat-wasiat ini diberikan. Okey. Wahai saudari muslimahku, ada wasiat lain yang indah diabdikan oleh sejarah bagi kita semua, iaitu wasiat Ummu Iyas yang disampaikan kepada putrinya tatkala ia menikah dengan suaminya. Wahai putriku, kalaupun wasiat ini hanya meninggal suatu bagi keutamaan adab dan menonjolkan keturunan, tentu aku tidak akan menyampaikannya kepadamu dan akan menjauhkan darimu. Tetapi ini peringatan bagi orang yang lalai dan pertolongan bagi orang yang berakal. Wahai putriku, andai kata seorang wanita memerlukan seorang suami kerana kekayaan orang tuanya dan keperluan kepadanya, tentu aku yang paling tidak memerlukannya. Tetapi wanita dicipta untuk lelaki dan lelaki dicipta untuk wanita. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan perlindungan yang dari situlah engkau keluar, dan engkau akan meninggal sarang, iaitu di situlah engkau dibesarkan, untuk beralih ke suatu tempat tinggal yang belum pernah engkau ketahui, dan kepada pendamping yang engkau tidak pernah bergaul dengannya, dan dengan kerajaan dia akan menjadi raja. Maka jadilah engkau sebagai khadamnya, nescaya dia akan menjadi hamba bagimu. Jagalah 10 hal bagi kepentingannya, nescaya 10 hal ini akan menjadi simpanan bagimu. Okey. Dia memberikan peringatan dari sini. Ya, jarang wanita-wanita memahaminya. Apa dia? Maka jadilah engkau sebagai khadam, nescaya ia akan menjadi hamba bagimu. Okey. Pasal kadang-kadang dia akan jadi macam Queen Elizabeth. Dia menguasai kerajaan. Oleh kerana itu dia tak boleh jadi pemasyuri. Saya nak menceritakan dalam bab ini salah faham terhadap wanita yang cuba nak menguasai suami dengan cara kekerasan. Ya. Kenapa? Kadang-kadang dia cakap dengan kasar, keras, kononnya supaya suami itu tunduk, ikut akur. Ya. Suami ada, wallahu alam, sifat suami itu bagaimana, masing-masing kita tak tahu kedudukannya, tapi mereka ada limit tau. Bagi saya, wallahu alam, bagi saya kita ada had limit yang mana suami boleh bersabar. Tidak seperti wanita setengahnya, dia tak boleh bersabar dalam satu bab. Ada kala wanita lebih bersabar tentang masalah anak, jaga anak apa. Tapi yang mana dengan suami itu pasal masalah nikah dibagi kepada lelaki. Kerana lelaki itu bertindak, dia akan setengah, wallahu alam, tapi kebanyakan lelaki banyak berfikir. Ya, fikir sebelum nak bertindak, kan. Pasal bila dia terikat, kalau seorang lelaki itu baiklah, kita katakan, dia akan berfikir. Ya. Itu hadis tak sahih tu. Ya, ada masalah. Okey. Pasal apa? Kalau ikutkan talak bagi kat perempuan agaknya, pagi tu dah kena silap terus, aku talak kamu. Kan? Petang pula kan, petang silap sikit talak juga. Habis jatuh talak 3 kali sehari. Ya. Oleh kerana tu lelaki, wallahu alam, melalui pengalaman kita bila bertanya, memang tak nafikan ada kesilapan dan kesalahan, tapi mereka akan berfikir, terutamanya bila dah ada anak. Ya, berfikir tentang anak atau berfikir tentang, dah tak fikir tentang isteri, tapi dia akan fikir tentang anak, kan. Dia mampu nak lari. Ya, mampu. Bagi seorang lelaki itu, bab kata seorang kak tu tak boleh tahan lelaki ni, kalau dia nak kahwin, dia akan kahwin. Kamu janganlah tahan, tapi kena tahan secara psikologi. Yang tu yang paling penting. Pasal lelaki ni licik. Kita orang lelaki tahu kan. Licik bertindak. Okey, nak pergi mana? So, isteri hak mana lah. Dia boleh kontrol kita melalui telefon. Abang kat mana? Buat abang tutup, dah habis cerita. Okey. Ya. Dia tak tipu. Allah ter-off. Okey, itu alasan dia, kan. Tadi ada kelas saya silent kan, habis cerita. Lepas tu sampai 2-3 jam kita ingat, gitulah kat Taman Tun Ustaz Fadil tu. Hanya dalam 2-3 jam dia boleh lepas ke Putrajaya, lepas tu patah balik. Betul tak? Orang lelaki. Ini Ustaz Fadil punya cara lah. Maksud dia boleh pusing. Dalam masa 2-3 jam, 4 jam tu dia boleh pusing jauh. Ya? Dan dia balik pada tepat masanya. Boleh dibuat. Itu pasal kita tidak akan kontrol dengan kekerasan. Tak jadi. Tapi dengan kebijaksanaan, ya, cara kita layan pada suami, itu yang amat penting. Ya, suami kalau kita layan betul, dia akan berfikir balik, buat apa cari bala, kan. Okey. Jadi dalam bab itu kita lihat, ya, mana wasiat tadi?
Okey, dia memberikan peringatan 10 perkara ini ya, untuk kita dah tak ada dah anak-anak kita ke cucu-cucu kita. Alah, cucu pun baru umur berapa tahun kak? Sebulan setahun lebih kan. Okey. Pertama dan kedua, pergaulan dengan mencipta kepuasan dan pergaulan dengan cara tunduk yang baik, kerana kekuatan merupakan ketenangan hati dan dalam kekuatan baik terkandung keredaan Allah. Ini amat penting ya. Penciptaan kepuasan pergaulan kerana kekuatan merupakan ketenangan hati dan kekuatan baik terkandung keredaan Allah. Ini hubungan kita yang baik ya, cara baik, semuanya akan baik insya-Allah. Ketiga dan keempat, menjaga sasaran pandangan matanya dan penciumannya. Jangan sampai pandangan matanya menangkap sesuatu yang buruk padamu, dan jangan dia mencium kecuali dari bau yang harum. Oleh kerana itu, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mampu ya, ibu-ibu pula, kakak-kakak mampu, ibu-ibu bunyi dah tua sangat ya, jika ianya memerlukan kita ni rampingkan badan dalam keadaan smart orang lelaki cute kan, comel, penampilan diri, maka kalau nak pergi spa tak menjadi masalah dalam hukum ini. Kita janji ada duit lah, jangan sampai kikih harta suami tu ya. Maksudnya kerana untuk penampilan kita kepada suami. Okey, itu yang saya kata, kalau boleh penampilan kita di dalam rumah tu macam pramugari kan, suami balik tu dah siap air cewa kan, abang pun fikir 2 kali, buat apa aku naik kapal terbang lagi dah kan, siap. Ini masalahnya, pakaian seksi yang kita pakai selalu ialah berkemban tu ya. Itu bukan penampilan comel, itu penampilan Bali ya, orang Bali kan yang pakai bawa junjung Hindu tu kan. Penampilan yang kita buat bagi penampilan cantik ini, bila kita nak keluar baru penampilan masya-Allah anggun isteri aku ni, tapi bila nak keluar je kan. Tapi bila dalam rumah itulah berkemban ya. Kat luar anggun, kat dalam rumah canggung. Canggung, itulah. Okey. Jadi penting tu ya, amat penting. Saya bagi pandangan ni cukup memerlukan. Kalau agak masalah nak buat baju cantik tu, Kak Sabah ada, minta aja design kat dia. Dia designer juga kan. Buat fashion terbaru apa Kak Sabah? Fashion terbaru. Yang payung-payung. Dia skirt tu payung, ni payung kan. Semua payung. Macam pagoda kan. Okey, maksudnya di sini penampilan tu amat penting kan. Insya-Allah kalau kita mampu menonjolkan penampilan yang begitu, masya-Allah. Dan ini juga tidak mencium, melainkan cium bau yang harum. Okey, bau yang harum yang muncul daripada rumah kita. Ikut selera. Kalau suami jenis suka gulai tepoyak, harumkan bau gulai tepoyak. Okey, maksudnya Astagfirullahalazim. Okey, ini di antara perkara yang amat menarik ya. Saya agak jarang berbicara dalam bab ini. Kenapa Rasulullah SAW suka bersiwak sebelum masuk rumah? Ini kena fikir elok-elok. Okey. Kalau kita, ialah saya pun memang kita malu juga untuk berbicara, tapi saya membicarakan itu di antara Rasulullah SAW. Okey. Susah juga nak bicara, tapi difahami kenapa. Okey, Rasulullah suka bersiwak. Satu, Rasulullah adalah orang yang suka dalam keadaan bau haruman. Dia akan sentiasa harum dan sentiasa bersih. Okey, nak cakap ke? Okey, saya bagi contoh ya. Tapi orang yang itu pasal kita nak sampaikan pun ada perasaan malu juga. Tapi saya nak menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bila nak masuk dia bersiwak. Okey. Lepas tu dia jumpa isteri dia, maaf kata dia akan mencium mereka. Ini jarang orang bicara. Dikuatkan dengan dalil apabila Rasulullah di antara isteri-isteri Rasulullah mengatakan bau kamu busuk disebabkan dia makan madu. Macam mana dapatkan bau busuk itu melainkan dengan ciuman. Okey. Dan di situ saya nak menceritakan betapa Rasulullah tak suka bau busuk dan dia akan sentiasa masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan bersih, berbau harum. Dan bagaimana dia keluar rumah ya, sehingga kan dikaitkan dalam hukum, adakah batal wuduk seorang yang ada wuduk ya, bila dia menyentuh lelaki dan perempuan. Dikuatkan dengan hadis Aisyah, Rasulullah mencium salah seorang isterinya, lepas tu dia pergi solat. Nampak tak cara pengurusan Rasulullah secara kasar?
nak menceritakan bagaimana Rasulullah dengan harumnya, dengan ramah mesra dengan isterinya, start masuk sampai keluar. Okey, boleh faham kan benda yang begini? Jadi ini di antara yang menjadi contoh. Agak sukar kita nak bicara dalam bab ini, ya. Ada perasaan malu apa semua. Kalau lelaki dengan lelaki lain cerita. Okey, jadi di sinilah akan datang hukum hakam kepada kita kalau nak jagakan suasana rumah tangga. Okey. Dan tak mustahil kalau Rasulullah suka cantik, dia mesti isterinya dia suka anggun, kan? Ke Rasulullah suka cantik, isteri buat dek tak anggun? Adalah mustahil, ya. Rasulullah akan buat yang terbaik. Ingat, ya, dalam minda kita bahawa Rasulullah akan buat yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dan itu yang diperkenalkan kepada para sahabat. Sehingga kan Al-Quran mengatakan orang yang paling itqan, yakni paling teliti, maksudnya kalau dia ada pengkhususan dalam bahagian itu, itulah orang yang paling baik di antara kita. Okey. Ustaz, ya. Kalau tadi kan Ahizah dia sebelum keluar pergi masjid, dia mencuba isteri dia lah. Tak ada juga tak biasa kan. Sekarang ni kalau dia pergi solat, maksudnya dengan kata lain, menyentuh isteri tak batal solat. Kalau mengikut wuduk lah. Kalau mengikut hadis itu, tidak membatalkan wuduk. Kalau ikut hadis itulah yang sampai kita orang Malaysia ni, ya, bila kita ke Mekah kita tukar mazhab, kes itulah. Ingat tak? Orang Malaysia kadang-kadang nak pergi Mekah tu kita tukar mazhab. Bukan kes mazhab ini, sebenarnya kes hadis itu. Kes hadis itu dikaitkan dengan hadis riwayat Ahmad. Tapi macam saya ini masalah fiqh, perbahasan dahsyat, kita tak mau sentuh lah bab itu. Ya, siapa yang kata batal wuduk, dia gunakan dalil atau hujah, itu terpulang kat dia. Siapa yang kata tak batal pun, dia ada hujah, pulang kat dia. Kalau mazhab Syafi'i dia ada hujah dia, kita macam kalau Kak belajar akan terperinci, akan nampak hujah dia bagaimana kedudukannya. Bagi mereka batal. Tapi bagi kita yang nak ikut Al-Quran dan Sunnah, kita cuba mengikut hadis-hadis yang sahih begini. Dia akan datang kemudahan yang banyak. Kita hormat ijtihad Imam Syafi'i, kan? Kita hormat ijtihad imam-imam yang besar tu, kita nafikan. Ya, kerana mereka berijtihad, betul 2 pahala. Salah 1 pahala. Betul 2 pahala kita boleh ikut. Salah 1 pahala kita tak boleh ikut. Tapi dalam bab fiqh dia akan berpecah begitu banyak. Okey, kita jangan berselisih bab itu. Okey, kalau kita ada hujah, aku nak pegang hujah ni. Tapi kena belajarlah. Jangan mengikut orang tu kata tak batal, kita ikut. Orang tu kata batal, kita ikut. Tak nak. Kita nak ada ilmu dalam bab ini. Okey. Jadi jangan ikut macam tu. Tabung haji yang kata tak nak macam tu. Tabung haji kata kita tukar mazhab sana, tak nak macam tu. Kita nak macam mana boleh tabung haji keluarkan hukum tu. Tengok dalil apa semua, baru kita dapat menunaikan dengan selesa. Kalau tidak, kita akan jadi ikut, nanti berubah lagi, berubah fahaman kita, berubah lagi, berubah. Tapi bila kita dah ada dengan dalil, kaedah dalil, sami'na wa ata'na, habis kita, senangnya. Okey. Jadi kalau kita dengar orang kata tak batal, jangan terkejut. Mana adalah kamu ni pandai-pandai. Tak, kita dah tahu. Saya hanya bagi tahu untuk membuka minda saja. Kerana kalau kita pergi ke Mekah nanti, tersentuh, kan. Kalau pergi waktu umrah tak ada orang, senanglah. Buat haji tengah ramai-ramai bulan Ramadan tu, macam haji tu, agak-agaklah kita berapa kali kita nak tawaf. 1 tawaf rasanya. Saya teringat waktu saya tawaf, waktu bulan berapa tu saya pergi, ya, subhanallah, saya bawa anak saya kecil waktu tu, ya, tawaf tu dalam tak sampai 2 minit macam tu. Senang. Zoom, kan. Tak sampai, baca tu tak habis. Baca apa ke surah An-Naba tu tak habis. Anak saya dah berlari datang, ada sweet, berlari lagi ada sweet. Kita kata, mana kamu dapat? Orang bagi kan. Laju. Dia cium Hajarul Aswad 7 kali tawaf, 7 kali cium. Kan, waktu itulah tahun 97, 98 waktu itu. Okey. Sekarang kalau musim haji, siapa yang ataupun bulan Ramadan, cuba tawaf, tengok. Nak habis 1 tu belum tahu 30 minit dapat. Letih. Tiba-tiba batal semayang. Kita dah Allah batal. Alah. Abang dah lepas dah. Kawan dah lepas, nak nunggu kita. Jenuh. Ambil lagi batal. Sudah tak larat, kata. Tidurlah.
Tukar mazhab. Sudahnya macam mana aku nak buat ni batal semayang kita. Tukarlah mazhab. Okeylah, tukar mazhab. Jadi kita mengambil benda ni sebagai satu untuk kemudahan kita kan. Sebenarnya memang benda ni mudah. Kita je yang tak tahu. Ya. Jadi insya-Allah saya minta ya ibu-ibu, kakak-kakak ya, kita belajar openkan pemikiran kita cuba nak dapat yang terbaik ya, jangan terikat dengan berbagai-bagai halangan. Cuba dan kita sentiasa terbuka untuk menerima kebaikan ini. Okey? Pasal ada hadis itu yang menyebabkan kita berpegang ya. Tapi kalau orang kata batal juga, okey, tak apa. Kita tak ada masalah. Kalau orang kata tak batal, okey, ada dalil, kita berjalan. Itu kaedah kita, ada dalil, kita berjalan. Kelima dan keenam, memperhatikan waktu makan dan waktu yang tepat untuk tidur, kerana rasa lapar yang memuncak boleh mengakibatkan sikap menyala-nyala, dan tidur yang terganggu menimbulkan rasa amarah kan. Ini di antara perkara yang kita kena cek. Ya, masalah makan. Ya, masalah makan kena jaga. Ya, kerana bila lapar tu lain kan, darah tu jadi lain. Ya, itu silap sikit yang naik apa? Tak buat sambal belacan tu, lesung tu naik ke atas kepala, kan? Okey, waktu makan kena jaga. Waktu tidur pun kena jaga. Ya. Maksudnya kita kena ambil take care dalam bab-bab ini kerana dia boleh mengganggu pemikiran suami. Itu pasal, dan suami ini dikatakan orang yang paling sabar adalah di waktu tidurnya. Ya, siapa yang ada baby kecil ya, baby menangis, suamilah paling sabar. Tak apalah, aku tidur kan. Isteri tak sabar waktu tu. Allah, apalah baby nak apa, nak susu ke, nak kencing ke apa kan. Jadi suami paling sabar waktu tidur. Ya. Sabarnya, okey. Tapi nak menceritakan, okey, waktu ini adalah waktu penting. Tetapi dalam bab ini perempuan sabar. Ya, setengah perempuan lah sabar. Kan ada yang tak sabar. Kecuali kalau dia dah mula darah rendah ke, tak makan tu dah ke pening kepala cepat kan. Mulalah dia nak merungut apa semua. Ketujuh dan ke-8, menjaga hartanya dan memelihara kehormatan keluarganya, iaitu dengan mempertimbangkan harta miliknya dan mengurus secara baik keluarganya. Ya, okey, ini di antara perkara yang amat penting, menjaga harta suami dan kehormatan keluarganya. Okey. Tapi itulah, saya dalam pengaduan-pengaduan bila dapat suami kita take care pada suami, tetapi suami yang tak take care pada keluarga kita, macam mana ya? Mak dia mengadu, dianya mengadu, tapi terpaksa kan. Suaminya cuba nak memutuskan silaturahim. Kita nampak ada masalah. Ya, dalam bab itu kena kebijaksanaan seorang isteri lah berhubung. Ya, berhubung. Dia yang pernah saya ceritakan. Harta dia harta suami. Rumah mak belah suami siap. Rumah mak ini langsung tak bagi apa pun. Kan? Tak apalah yang tu, tapi masalahnya duit itu duit isteri. Kan? Kesian. Tak bagi jumpa mak. Ya, tak bagi. Ke-9 dan ke-10, janganlah engkau membocorkan rahsianya dan jangan engkau menderhakai perintahnya. Sebab jika engkau membocor rahsianya, nescaya engkau tidak akan selamat dari perkhianatannya. Dan jika engkau menderhakai perintahnya, berarti engkau menyesakkan dadanya. Di samping semua ini, janganlah engkau menampakkan kegembiraan jika dia bersedih, dan jangan menampakkan kesedihan jika dia gembira. Kerana sikap yang pertama boleh disebutkan meremehkan, dan sikap kedua dapat mengeruhkan. Sejauh mana engkau dapat menunaikan untuk dirinya, maka sejauh itu pula lah kemuliaan yang diberikan kepadamu. Sejauh mana engkau boleh menyesuai diri dengannya, maka sejauh itu pula engkau akan menerima perlakuan yang baik. Jadi maksudnya kena jaga maklumat-maklumat dia. Kita jangan bocorkan rahsia. Pasal kadang-kadang dia tak suka rumah tangga kita ditahu oleh orang. Kadang-kadang orang tu masuk ke rumah kita tu, kita nak letakkan di ruang tetamu, dia boleh sampai ke dapur. Ya, boleh sampai terus ke dapur. Ya, jadi oleh kerana itu si suami kita kena raikan. Kalau dia tak suka orang tu, dia tak suka. Pasal kadang mata orang tu kan keliling, pusing, rumah apa nak ditengok, wallahu alam. Tapi takut. Okey. Kemudian janganlah waktu dia sedih kita buat gembira pula mak kan. Nak lawak waktu kawan tengah tension tu kan. Ataupun waktu dia gembira kita pula buat bad mood kita. Kita nak orang tu nak bawa majlis kenduri happy, kita buat murung je, tak nak keluar dalam kereta. Itu akan timbullah ya perkara-perkara yang tak baik.
Ya, selagi kita, bagi saya selagi suami itu nampak bagus, maksudnya tidak pernah mengangkat tangan ya kepada kita, tak pernah mengguriskan secara keras kepada kita, itu laki yang baik sebenarnya. Dia jalankan tugas. Jadi kenalah kita bertolak ansur sebenarnya. Kenapa di antara kebaikan berkahwin dengan lelaki yang baik, kalau dia tak suka kita, dia tidak menyakiti kita. Jadi dia akan keluar, bebaskan kita secara baik. Kalau kahwin dengan lelaki yang tidak baik, kalau dia benci kepada kita, dia nak lepaskan kita penuh dengan kesakitan, sepak terajang, kadang-kadang digantungkan berapa tahun kan. Tak, si lelaki dah nikah dah, perempuan tak boleh kahwin lagi ya. Itu di antara masalah yang kita kena renung untuk kita, tak apa, untuk generasi yang akan datang. Okey. Ketahuilah wahai putriku bahawa engkau tidak akan mampu melakukan semua ini kecuali jika engkau boleh mendahulukan kesukaan daripada kesukaannya daripada kesukaanmu, dan mementingkan kehendaknya daripada kehendakmu, kecintaanmu atau apa-apa yang kamu benci. Sesungguhnya jika engkau melakukan yang demikian itu, dia pun akan meletakkan kebaikan pada dirimu. Okey, habis dalam bab ini. Ada apa soalan? Kak Sabah? Kalau contohlah kata orang semua tersentuh orang lain, tak batal. Dia asal daripada hukum itu keluar ya. Ini masalah fiqah yang kita bahaskan. Jangan kita berselisih. Boleh rujuk dalam kitab fiqah sunnah oleh Syekh Sabiq sendiri ya. Masalah itu adalah masalah berkaitan dengan sentuhan suami itu. Dia bagi 3 atau 4 hadis. Pertama, waktu Rasulullah sujud tengah malam kan, dia pegang-pegang terpegang, Aisyah pegang-pegang terpegang kaki Rasulullah. Satu, tapi orang ulaskan mungkin berlapik kan, Rasulullah masih sembahyang, mungkin berlapik tengah malam. Dan kita kata mungkin tak berlapik. Jadi bila benda tu berlaku kan, perbahasan tak apa. Lepas tu satu sekali lagi, Rasulullah solat malam, dia nak sujud tu, dia pegang kaki Aisyah, lalu Aisyah tarik. Lalu mereka berkata lagi mungkin berlapik, kita kata mungkin tak berlapik kan. Okey. Lepas tu hadis yang sama juga bentuknya begitu juga. Dan hadis yang keempat ini, Rasulullah mencium isteri-isterinya. Mungkin berlapik. Logik ke mungkin berlapik kan? Jentik kepala orang tanya mungkin berlapik tu ya. Yang confirmnya tidak berlapik. Okey. Jadi tang situlah hukumnya datang ya, hukumnya datang yang membahaskan bahawa ianya tidak batal. Jadi dengan orang lain pun hukumnya sama. Tetapi hukum yang sama yang dimaksud di sini kalau terkena, misalnya kita tawaf terkena, bukan saja kita nak pegang. Walaupun saja kita nak pegang tak batal, tetapi haram dari sudut sentuhan. Itu lain pula hukumnya. Tapi masa tengah tawaf kan, kita kata dekat hotel jalan nak pergi kan, nak pegang tangan abang kan, terkena lah. Terkena apa nak pegang tangan abang? Terkena. Tak baik Kak, sombongnya tak nak pegang. Maksudnya tak masa tadi kita nak jalan, betul kan, masa tu kan ramai-ramai lagi kan. Tak jadi masalah. Kalau ikut yang pendapat ini tak menjadi masalah. Okey. Ya, faham. Okey. Atau lepas makan kat hotel tu pun kan, nak naik ke atas pun pegang, tak apa. Tak batal. Kalau terkena, pegang tak batal, lagi kan terkena. Okey. Tak jadi masalah ya. Okey Kak. Tapi itu saya kata masalah perbahasan. Okey, masalah apa ni, kefahaman hadis. Ya Kak. Kalau kita semayang, dia tak reconfirm lah kan kita semayang. Kan kita pakai baju macam ni kan. Ya, ya. Lepas tu biasa kata dua tapak tangan memang tak apa kan, tapi atas ni tak apa, tak apa. Dia boleh. Dia dikatakan pergelangan tangan ini dikaitkan begini. Okey. Ada juga saya terdengar Ustaz, bila kita semayang kan, kita perempuan pakai telekung panjang kan rambut. Lepas tu bila kita nak kita sujud, lepas tu atas kain telekung, atas kain telekung. Ada yang kata tak sah lah kiranya, tapi ada yang kata tak, asalnya tak menjadi masalah kerana ada asar daripada sahabat yang berkaitan solat. Dia cuma larangan solat yang dibagikan pada para sahabat yang lelaki, yang mereka berada di padang pasir kan, bila dipakai serban tu ditutup muka macam apa tu kan. Yang tu dilarang untuk lelaki. Kalau perempuan ada qaul mengatakan tak menjadi masalah.
Okey, lepas tu kalau waktu sujud dengan sejadah tu, mereka dikaitkan dengan hadis seorang sahabat melakukan kerana kepanasan yang sangat-sangat. Kalau tak salah saya, satu dia ambil pasir dipegang, tengah solat tu pegang, waktu nak sujud tu dia tabur kan, pasal padang pasir waktu tu kan. Dan kita tahu masjid Rasulullah pun bukannya macam masjid sekarang ni. Jadi dia sujud tu dia taburkan dulu, ya, lalu dia sujud. Ada yang kata dia ambil kain, dia tahan, dia sujud, tak menjadi masalah. Walaupun dikatakan melekat pada tubuh badan kita, tak menjadi masalah. Tapi kalau mak kita lepas tak nak semayang ni, kadang-kadang ada. Dia kata rambut tu jangan kena anak yang sikit je nampak, tinggal nampak kening je. Yang lain juga dahi dia tertutup. Kalau tak boleh lah, nak kena sujud dia betul-betul dekat kita punya dahi dia kan. Kalau memang ada sikit saja nampak dahi dia, tak jadi masalah, insya-Allah. Boleh juga. Boleh juga. Itu qaul yang boleh, tak jadi masalah. Ni Ustaz, rahang Okey, rahang ni kalau ikutkan apa yang ibu-ibu pakai dah memadai. Ya, maksudnya kalau kita dalam solat dalam keadaan bentuk yang begitu. Tapi kalau panjang lagi baik. Kenapa? Dia dikatakan wajah, masih lagi dikaitkan wajah berdalilkan hadis. Bila kita ini orang lelaki ya, bila seorang tu mengambil uduk kan, dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Kan kita tahu bahawa Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah, hadis. Jadi Rasulullah ajar kita muka, okey, satu, dalam hidung kita ni dikira muka, dan dalam mulut pun dikira muka. Itu yang kita kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, lepas tu basuh terus muka. Dan muka yang dimaksudkan itu apabila sampai tang janggut, ini kita kefahaman yang dikaitkan. Rasulullah kata basahkan janggut, dan kita lihat janggut dalam area yang begini, liha. Dia kata liha pula, leha dalam bahasa Arab ni lehya kan, leha disebutkan kalimah leha lah kan, cuma kita je panggil leha tu. Okey, rasalah rahang kita tu, ni rahang kita tu. Okey, di situlah had yang dikaitkan. Ustaz, bagi perempuan kan, kita dah rambut sudah ada sini rambut anak rambut tu panjang. Bila kita rambut dia panjang, mesti kita selak ke belakang, dekat kita sambung apa dia. Jadi kat dia semayang selalu Ustaz, anda kena tarik keluarkan anak rambut dia. Jadi kalau rambut tu panjang pas sini, saya kan macam ni, sebab nenek-nenek ya, saya faham. Bukan nenek ke aja, mak saya macam tu. Mudah ambil semayang kat nakak panjang, susah. Jadi tak perlu. pangkal je lah. Dia pangkal kan. Tak apa kan. Orang zaman dulu apa yang dia pelajari kan, cuma mereka pelajari kadang-kadang tidak ada dalil, itu je ya. Tapi itu had dia ya. Kalau ikutkan had, macam mana ibu-ibu pakai solat pakai tudung macam ni, itu had dia. Tapi ingat, tudung yang betul-betul yang kita pakai, jangan bantai, maaf kata, tudung Yuna ke, itu tak jadi pula. Ataupun tudung apa ke lagi yang heran pula jenis tudung ya. Macam Rahimah Rahim tu, tudung apa, penyanyi, itu tak jadi. Itu pakaian jenis grup-grup Afrika punya style. Ya, saya Nigeria suka pakai macam tu. Dia punya apa, dia punya take gear dia. Okey. Asalnya pakaian kita ni boleh bawa sembahyang, cuma perlukan jaga sedikit-sedikit je sikit. Yang ni panjang, kalau betul panjangkan sikit, okey, lepas tu stocking ataupun tutupkan bawah. Solatlah. Apa masalahnya? Ya. Macam mana? Okey, ulang balik. Masa saya nampak orang duduk dalam masjid kan, dia Okey. masuk muka ni, cuma ruang itu muka je lah dia sapu, tanpa pakai rambut. Okey, sebenarnya dia sapu, dia tolakkan ke dalam. Ya, kalau kita pakai tekung, kita lontarkan air dalam tu, lepas tu kita gosoklah. Gosok, tolakkan ke dalam. Dan biasanya yang saya tengok ya, macam setengah budak tu, dia ambil tu, kita katakan tolakkan sikit ya, masukkan air tu, gosok. Okay, pasal terutamanya macam tempat wuduk yang melalui air zam-zam tepi-tepi apa ni kan, kita buat macam tu ya. Boleh. Hatta kalau kat rambut tu nanti masukkan sedikit air ke dalam tu, lepas tu tarik di luar ni. Tu je. Sikit je. Ya, Tak, usikkan sedikit macam apa?
Saya ni pun dah naik pasal botak dah separuh, susah. Tapi asalnya kat sini je lah kan. Usikkan sedikit, lepas tu tarik. Macam tu je. Tarik dekat kerudung kat luar. Ya, tarik. Janji usikkan sikit je. Dia kena. Dia kena. Tak kira lah walaupun kita pakai sanggul apa kan, usik lepas tu letak kan. Sebab dah biasa itulah. Kita dah biasa kena buka lah apa kan. Itu belum lagi yang pergi wuduk dalam apa, dalam toilet kapal terbang. Habis lenjun dalam tu. Hanya simple aja, wuduk boleh selesai dengan air banyak ni je. Sekali sapu pun cukup. Tapi kita dah biasa dengan air, masya-Allah. Kalau tak cukup air, kalau tak ada air macam air kolam renang, tak sah. Okey? Nampak tak dalam masalah-masalah yang begitu hukumnya ada ya. Jadi macam kita nak tahu maklumat, ini masalah fiqh, kita jangan berselisih pandangan. Cuma kita ambil, kita nampak benda tu rajih, benda tu tepat, maka ikutlah yang terbaik. Yang ni ikut cara Rasulullah, itu yang terbaik. Cuma kefahaman tu je ya yang berlaku salah faham. Okey. Tapi kena ambil dulu. Sebab setengah tu dalam event apa ni, kursus haji, kata hormat waktu tak. Itu ada masalah lagi tu ya, pasal masalah bila tak ada dalil dia jadi benda tu bermasalah. Hanya ada di Malaysia je bab itu. Tak ada pada tempat lain. Ustaz, kita nak habis ni, lepas ni kita apa pula? Tak tahulah, kena tanya pihak sana. Dia orang yang tentukan dia. Dia orang tentukan. Okey, ada apa masalah ni? Ada apa nak tanya lagi? Okey, jadi insya-Allah, jadi dalam bab-bab yang begini kita kena ambil kira untuk kebaikan kita, rumah tangga tak kita, anak cucu kita ya, supaya mereka hidup bahagia, menjadi zuriat yang bakal mendoakan kita di akhirat kelak. Ya. Ya, sila. Ini berkaitan dengan perempuan haji. Okey. Wajib ke setiap orang perempuan? Kalau ikutkan tidak diwajibkan. Cuma ulama ada yang kata wajib, setengah pandangan mazhab, ada yang kata tidak. Cuma dikatakan sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut bagi siapa yang mampu. Kerana dia asalnya dalam hukum Islam yang wajib telah ditetapkan macam rukun Islam 5 perkara tu. Lepas tu ditambahkan bab-bab jika bernazar, jika apa lagi yang tertinggal apa semua, itu wajib. Ada pun yang lain daripada tu, perbahasan ulama jelas sama ada jatuh sunat muakkad ya, hampir nak kata wajib tidak, tapi dituntut sangat-sangat, ataupun sebagai satu sunnah Rasulullah yang nak buat afdal, tak buat tak ada masalah. Akikah pun begitu juga. Tetapi kita mengatakan kita cuba dapat yang terbaik. Itu je. Kerana kita berada dalam kehidupan ini adalah ujian kan. Allah uji kita banyak sangat. Jadi kita cuba jawab ujian dengan jawapan yang terbaik kan. Jadi ianya akan dinilai di sisi Allah nanti. Jadi buatlah kalau boleh. Kalau tak boleh, tidak diberatkan. Dia macam haji. Haji, bayangkan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan di antara rukun-rukun yang besar. Tetapi bila tak mampu apa, tak jadi masalah kan. Ini kan pula umrah sekarang katanya tak ada mahram, tak boleh lah sekarang. Alhamdulillah, kalau distrik macam tu cantik, kita pun rasa selesa. Jadi begitu, okey. Jadi kalaulah haji yang begitu wajib menjadi rukun kita, kalau tak mampu maka dilonggarkan. Ini kan pula macam akikah, korban, dia tak menjadi masalah. Hadis tidak menekankan, tetapi hadis itu menyatakan tentang adanya korban, perbuatan Rasulullah. Dia tak menekankan ya tentang kewajipan. Syarat Saudi buat kan syarat Malaysia? Syarat, yang tu itu syarat Saudi. Bukan syarat Saudi pun, syarat Rasulullah pun asalnya. Tapi selama ni tak. Selama tidak dijalankan, orang boleh ambil mahram palsu apa semua kan. Kita nampak penipuan. Dia tak accept Ya. renovation dekat Makam Ibrahim itu.
Oh. nak besarkan. Pasal yang ni memang katanya salah satu travel 1000 orang kena tolak kes yang ni. 1000 orang ditolak untuk umrah pasal tak ada mahram. Okey, ada apa lagi? Ya, 6. Apa dia? Orang lelaki. Kita melihat ianya tak menjadi masalah sebenarnya, tak jadi masalah. Ya, cuma kita utamakan kepada orang Islam. Kalau orang kafir tu kita atas dasar dakwah, okey, bukan atas dasar enjoy. Ya, ingat setiap infak, setiap sedekah, setiap yang kita lakukan mesti dalam minda kita dakwah. Dan ingat jangan dialirkan pada tempat yang tak betul. Ya, ini kita buat masya-Allah, saya dah misalan, saya bagi contoh seorang hamba Allah, saya dah bagi zakat kan pada rumah anak yatim tu. Dia kena tapis bagaimana kedudukan rumah anak yatim tu dan berapa lama dia nak maintain jaga atas dasar dakwah. Tengok-tengok rumah yang macam anak yatim tahfiz yang dibuat macam Juruzan tu di Ulu Langat tu, tengok-tengok ajaran sesat. Jadi masalah besar dalam tu. Zakat kita bagaimana kedudukan? Kan? Jadi kita kata nak bagi tu. Macam tu juga bab sedekah. Memang kita tahu tujuan zakat itu tujuan dia dakwah kan. Tiba-tiba kita syok-syok bagi macam tu, silap saya kata. Agihkan cara betul. Tengok, teliti. Macam tu juga korban kita nak bagi tu bukan bagi syok-syok kamu dah kawanku. Tak, kita atas dasar dakwah. Ya, kita nak tolong, nak lembutkan hati dia, bagi. Kita nak rapat, nak masuk berdakwah. Itu walaupun orang kafir. Hatta zakat sendiri ada peruntukan untuk orang kafir yang mu'allafatil qulub, yang lembut hati nak masuk Islam kan. Tapi ada syarat-syaratnya. Itu yang kena teliti benda-benda yang gitu. Okey, ni dia diharamkan wanita berpergian selain dia haji dan umrah tanpa disertai mahram atau suaminya. Ini menurut pendapat fuqaha asalkan ada jaminan keamanan bila disertai wanita lain yang dapat dipercayai. Okey. Pertama dalam bab itu perselisihan pandangan ulama. Cuma hadis yang kita katakan wanita adalah tidak boleh bermusafir jauh selama 3 hari tanpa za mahram ataupun mahram. Hadis sahih, ada 2-3 hadis larangan wanita bermusafir tanpa mahram. Okey. Dan pendapat itu macam ini, pendapat itu dikupaskan lagi dengan beberapa pandangan dan pendapat. Setelah macam saya buat rujukan daripada qaul Imam Nawawi dan qaul imam-imam yang besar An-Nakhai, macam ketua tabi'in, ya, anak murid kepada para sahabat, di mana mereka mengatakan okey, asal musafir wanita selain tanpa za mahram, tanpa muhram, maka tidak dibenarkan asalnya. Okey, kecuali pada haji yang wajib, ya, haji atau umrah yang wajib, itu sahaja. Itu pun dikena ada mahram yang mana dikaitkan dengan wanita-wanita. Kalau tak ada mahram itu dikaitkan dengan wanita-wanita yang dipercayai. Ini pandangan, okey, ijtihad para ulama dalam bab ni. Hatta Imam An-Nakhai dalam bab ini mengatakan hatta haji gugur kepada wanita jika dia tak ada mahram. Kalau dia ada perempuan banyak pun, pendapat Imam Nakhai ni kata tak boleh juga. Okey. Itu pada haji yang wajib dan umrah yang wajib. Dan dia katakan apa dia? Ialah pendapat fuqaha. Bila kita sebut fuqaha, dia bahagi perbalahan mereka tu berlaku. Cuma pendapat yang lain tu mengatakan selain daripada haji dan umrah lagilah teruk. Dia berkata haji dan umrah pun begitu kedudukannya, lain daripada haji dan umrah keadaan asal okey, di situ dikatakan asal ada jaminan keselamatan, keamanan. Okey, boleh bagi tahu saya apakah arti keselamatan dan keamanan? Kalau rumah kita pun tertutup, kalau seorang wanita yang naik bas ekspres lalu sampai di kat Kelang tu, maaf kata, dirogol dan dibunuh dan dibuang ke situ, dia seorang dalam bas, adakah keamanan begitu? Tak ada amanan. Keamanan kita tak ada, ketakutan ada. Anak kita terlepas sikit dah takut. Mana anak aku? Takut. Konsep aman tu kena clear betul-betul. Dan sekarang tak aman. Suasana kita tak aman. Ya, itu kesnya. Perbahasan ulama dia jadi begitu. Kita pergi ramai-ramai perempuan. Tidak, itulah. Tentang situ ada perbahasan sedikit. Yang saya kata haji wajib dan yang berkaitan dengan wajib ini. Itu ada perbahasan. Yang sunat tidak ada. Wallahu a'lam. Mungkin dia ada kata qaul fuqaha tu,
Mungkin ke tengah. Okey. Ya, siapa nama? Itu kedudukan yang diperbahaskan. Okey. Namun bagi saya tak bicara banyak dalam bab ini. Kenapa? Dia berkata, kami nak pergi juga. Okey, silakan. Saya tak cakap apa. Cuma kita ketengahkan apa pandangan-pandangan qaul ulama dalam bab ini. Kan? Pasal saya nak berjalan. Okey, silakan. Saya tak cakap apa kan. Macam kita pergi haji tu, memang Andalusia kata tak boleh katanya. Itulah, itu Andalusia. Saya ingat kalau kak kata Rasulullah sedap juga saya dengar, ataupun Imam An-Nakhai, Imam Syekhul Islam ke. Bila sebut Andalusia tu kalah lah saya. Okey. Dia konsep, konsep pertama yang dikatakan 3 hari ni disebabkan perjalanan itu yang paling agak jauh. Ya, dinilaikan perjalanan jauh. Tapi kalau kau ada kawasan ni mungkin ke Shah Alam, ke Bangi ke, itu tak perlu mahram. Wallahu alam, kita nampak begitu kedudukannya. Yang tidak dikaitkan dengan musafir. Ya. Kalau macam yang pergi seminar urusan kerja kan, Seorang. Tengok seminar kat mana? Kak duduk sini seminar kat Kuala Lumpur seminggu. Tak apalah kan. Ada masalah. Tentang situ ada masalah. Kita macam lecturer ke apa kan, Ya, faham, saya faham. Itu ada masalah. Sebenarnya di situ ada masalah. Dia begini, okey. Kalau kita pergi, dia kes mahram ni ialah kes fitnah yang besar dihadapi oleh masyarakat kita. Ya, fattaqullah lah kita katakan. Okey. Kita dikatakan mahram yang berkaitan dengan musafir ataupun perjalanan. Ini dikaitkan. Melainkan darurah lah kita bicara bab ni. Okey. Dia pergi Mekah tanpa mahram, buat umrah ke haji ke, ataupun pergi kat mana lagi nak buat apa presentation ke apa ke kan. Okey. Yang menjadi masalah tentang musafir dia ni. Umrah sah kalau dibuat betul, sah. Haji sah. Tapi musafir itu yang menjadi masalah. Okey. Dikatakan tak ada mahram. Berdosa dari sudut musafir dia. Tapi suami dah izinkan. Walau suami izinkan. Ya. Tak boleh pergi. Okey, cantik. Ketaatan pada Rasulullah. Itu yang saya. Okey, saya amat bila kalimah tu disebut saya suka kerana orang tu ada kefahaman dalam bab tu, ketaatan pada Rasul. Okey. Itu je punca. Umrah, haji sah, tak nafikan. Dia insya-Allah dapat pahala. Cuma tentang musafir itu sahaja yang jadi masalah. Macam seorang tu dia mencuri. Pak, Ustaz Fadil cari mana jubah aku. Kan? Dia curi jubah. Dia bawa solat. Okey? Solat sah. Tapi pakaian jubah ni berdosa. Dia dosa tentang jubah ni, bukan tentang solat dia. Solat sah, jubah dia problem. Okey, faham? Boleh tak? Jadi begitu kedudukannya. Ya. Habis bagaimana kita tak, bagi saya itu kita ketengahkan, ya. Wallahu a'lam. Ya. Ni ke Rasulullah kata, Ustazah kata. Okey, Ustazah. Ustazah kata jamak di rumah emak tak dikira. Rumah mak kat mana tu? Kita balik kampung saya, orang Pulau Pinang, saya balik rumah mak, maka tak sah jamak saya kat rumah mak. Balik kampung kan. Sebab rumah itu adalah rumah kita, dilahirkan, dibesarkan, kita pernah jadi pemausatin di situ. Tapi bila kita dah berkahwin, dah berhijrah, lepas tu bila balik ke mama balik dah tak jadi jamak sebab rumah tu pernah di mausatin. Kita bermausatin di sini dan kan berapa marhalah. okey baik. Okey, masalah tu ada masalah perbahasan sedikit. Okey. Disebabkan kita sebenarnya sudah bermustatin di tempat kita. Dan situ hanya
kita transit, ada hal je, itu je kita lakukan. Wallahualam. Kalau macam saya akan raikan juga kalau dia kata tak boleh, tetapi bagi saya nampak boleh lagi kan. Tak Boleh tu berapa hari, yang tu perbahasan sedikit yang saya pun masih dalam menelitikan berapa hari. Cuma agak tertarik dalam kisah ini berkaitan dengan Saidina Osman Ibn Affan. Apabila dia duduk di Madinah, and then dia dalam waktu musim haji tu yang dikatakan dia tidak menjamak kasarkan solat di Mina ke di mana ke. Lalu orang memperbahaskan kenapa dia tidak buat begitu. Dan ada beberapa pendapat, dan pendapat yang tertarik bagi saya, bahawa dikatakan Osman telah berkahwin dengan penduduk di Mina. Maka oleh kerana itu dia tidak menjamakkan solat, dia tunaikan solat. Berarti bagi kaedah kita, bila dia dah berkahwin, seolah-olah dia bermustatin di situ. Okey. Tetapi dalam kes ini kita tidak, walaupun kita beranak, misal beranak pula, kita dilahirkan di situ kan. Okey. Tiba-tiba keluarga berpindah, walaupun kita dah lahir situ, dah besar situ pun, kalau kita balik kat situ pun dah tak boleh jadi apa-apa kan. Kita dah memang duduk di tempat yang ada sekarang ni. Kecuali kalau di pembukaan dia balik ke Mekah tu dia buat ni ke tak jamak pasal tak pasti juga. Tetapi Ibnu Abbas melakukan jamak kasar atau mengkasarkan dalam 18 hari di Mekah. Dia asalnya dia orang Mekah juga kan, tapi bila dah duduk Madinah datang ke Mekah. bukan perantau dulu. Tak. Okey. Jadi dalam masalah tu saya ingat, okey, kecuali kalau kita balik daripada Amerika kan. Okey, kita balik terus ke rumah kita. Itu lain. Okey, macam seorang student tu dia pergi ke Amerika, so dia bermukim di Amerika, and then dia balik, dia duduk balik ke rumah dia, itu asalnya memang rumah tu masih lagi dia bermustatin. Dia tak pergi dah Amerika, kalau pergi pun sambung balik belajar di sana, dia bermukim di sana. Tetapi sekarang macam enti duduk di sini dah. Okey, kehidupan enti di sini. Berarti balik itu bukan balik duduk di sana. Balik hanya tinggal. Wallahualam, bagi pandangan anda ada ruang lagi. Tapi anda menghormati dia kerana masih lagi dalam konteks perbahasan ulama, ya, khilaf ulama dalam bab-bab ini. Cuma janganlah enti nak berdebat pula. Jangan, adab menuntut ilmu kita boleh dengar dan kita cuba mengambil yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.